Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera yang dimuliakan Dr. Alias Mahmud, rakan-rakan kumpulan satu dan ahli dan semua pelajar-pelajar sarjana muda sains perubatan dan kesihatan dengan kepujian di Open University Malaysia. Kami merupakan kumpulan satu bagi semester 2 tahun 1 bagi subjek metodologi penyelidikan dan komunikasi saintifik NBHS 1703. Ahli kumpulan satu, Andes Dampa anak Entalang, Separian Roland anak Jengging, Muhammad Hizami bin Abdul Jalil dan Muhammad Firdah bin Sarakawi. Okey, permulaan topik kita mulakan dengan Encik Andes Dampa. Dipersilakan. Okay, salam sejahtera kepada Dr. Alias dan terima kasih kepada Encik Izami. Okey, nama saya Andreas Dampa Anak Talang dan saya berasal daripada Bintulu, Sarawak dan saya belajar di Bintulu Kuching Learning Center lah dan bekerja di salah sebuah klinik pedalaman di kawasan bahagian Bintulu jugalah. Okey, untuk melaman Dr. Alias, tajuk kajian kami adalah menilai tahap kepuasan pesakit hipertensi yang menerima intervensi terhadap aktiviti promosi kesihatan di Klinik Kesihatan Nangatau Tatau, Bintulu, Sarawak. Okey, bagi latar belakang kajian, kami ingin melihat persepsi kepuasan pesakit hipertensi terhadap pelaksanaan aktiviti promosi kesihatan. Kami juga ingin mencari langkah-langkah yang efektif dan bersesuaian untuk meningkatkan lagi keberkesanan penyampaian promosi kesihatan terhadap penyakit hipertensi oleh kaki tangan di Klinik Kesihatan Nangatau kepada komuniti setempat dalam mencegah prevalen kejadian penyakit tidak berjangkit dan sekaligus dapat mengurangkan kes mobiliti serta mortaliti akibat penyakit tidak berjangkit. Di samping itu juga, promosi kesihatan merupakan langkah yang digunakan untuk menyebarkan dan menyampaikan maklumat mengenai kesihatan kepada komuniti di samping mempersediakan mereka dalam menjaga kesihatan serta menaik taraf kesihatan mereka seperti yang dinyatakan oleh Omar dan Razi pada tahun 2018. Sampel yang diambil adalah sebanyak 100 daripada jumlah pesakit hipertensi yang berdaftar iaitu seramai 670 yang merangkumi 15 daripada jumlah sampel. Okey, ini adalah peta di mana keberadaan klinik Nangatau iaitu berada di kawasan Ulu Pedalaman Bintulu lah dan mengambil tempoh perjalanan sebanyak 4 jam daripada bandar Bintulu ke klinik kesihatan Nangatau. Okey, seterusnya. Okey, tujuan kajian adalah untuk mencari langkah-langkah yang efektif dan bersesuaian bagi meningkatkan keberkesanan penyampaian promosi kesihatan terhadap penyakit hipertensi oleh kaki tangan Klinik Kesihatan Nangatau kepada komuniti setempat. Ianya juga mencegah prevalen penyakit tidak berjangkit iaitu hipertensi, mengurangkan kes mobiliti dan mortaliti bagi kes hipertensi juga. Sebagai usaha untuk membina pengetahuan berkaitan dengan kesihatan, kemahiran dan sikap melalui penggunaan teori tingkah laku. Keberkesanan sebuah amalan ataupun aktiviti promosi kesihatan mampu mengubah seseorang dari mengamal cara hidup tidak sihat kepada cara hidup sihat bagi memperolehi kualiti hidup yang lebih baik dan terhindar daripada penyakit tidak berjangkit, kecacatan, kecederaan ataupun kematian awal. Okey, untuk kaedah kajian, kami menggunakan penyelidikan kumulatif iaitu proses penukaran data kepada format bernombor dan dimanipulasi oleh komputer menggunakan instrumen soal sidik yang mengenai dua pilihan soalan pelbagai respon iaitu Likert Scale, penggunaan presisian komputer, Microsoft Word, Excel dan SPSS. Seramai 100 responden yang dipilih untuk menjawab soalan sidik dan soalan terbagi daripada 6 bahagian merangkumi aspek sosiodemografi, penilaian persepsi, penilaian kesedaran, penilaian kepuasan, cadangan penambahbaikan promosi kesihatan, jenis-jenis aktiviti promosi kesihatan. Okey, seterusnya saya menyerahkan kepada Encik Separian untuk menentangkan pembentangan seterusnya. Terima kasih kepada Encik Andreas. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya bernama Separian Roland Anak Jenging, berkhidmat di Klinik Kesihatan Nangatau dan belajar di Kuching Learning Center lah. Okey, seterusnya saya akan menerangkan pasal pengenalan topik tersebut.
Okay, pada masa kini, penjagaan kesihatan adalah amat penting. Penyakit tidak berjangkit merupakan punca kematian utama di dunia. Menerusi artikel daripada Noor, Mam dan Leh Hussein serta rakan-rakan yang lain pada tahun 2021. Kepentingan promosi kesihatan adalah amat penting di dalam mencegah dan mengawal penyakit tidak berjangkit, terutamanya penyakit hipertensi. Promosi kesihatan telah didefinisikan oleh WHO pada tahun 1986 sebagai satu proses untuk meningkatkan kekebalan diri dan kesihatan diri. Ia juga adalah pengamalan cara hidup yang sehat. Okey, ini adalah beberapa definisi untuk promosi kesihatan. Yang lain adalah seperti Ming Le dan rakan-rakan pada 1989 menyatakan secara ringkas bahawa promosi kesihatan adalah kombinasi pendidikan kesihatan dengan advokasi kesihatan. Manakala Purcell serta rakan-rakan pada 1981 menyatakan juga bahawa promosi kesihatan adalah sebagai satu usaha membina pengetahuan berkaitan dengan kesihatan, kemahiran dan sikap melalui penggunaan teori tingkah laku ataupun sikap manusia. Seterusnya, permasalahan kajian. Peningkatan kes hipertensi di negara kita yang pertama akan menyebabkan peningkatan perbelanjaan di dalam kerajaan. Seterusnya, ia juga akan mengurangkan tenaga kerja serta produktiviti kerja. Dan seterusnya, penyakit darah tinggi atau hipertensi adalah masalah kesihatan yang cukup berbahaya di dunia kerana penyakit ini merupakan faktor risiko utama penyebab penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung, kegagalan jantung, stroke, penyakit ginjal. Dan akhir sekali, punca-punca yang diperolehi adalah disebabkan faktor gaya hidup dan juga sikap individu tersendiri. Namun, tiada langkah kualan yang boleh dibuat jika faktornya atas sikap dan gaya hidup individu tersebut tidak berubah. Untuk objektif kajian, pertama, objektif umum, kita akan menilai tahap kepuasan pesakit hipertensi yang menerima intervensi terhadap aktiviti promosi kesihatan di Klinik Kesihatan Nangatau, Bintulu, Sarawak. Untuk objektif yang khusus, yang pertama kita akan menilai persepsi pesakit mengenai aktiviti promosi kesihatan pada masa kini, dan yang kedua menganalisis tahap kepuasan pesakit terhadap aktiviti promosi kesihatan yang dijalankan. Okay, seterusnya saya akan menyerahkan pada Encik Hizami untuk kajian semula. Okay, terima kasih Encik Separian. Okay, saya sambung untuk bahagian bab 3. Saya PPP Muhammad Hizami bin Abdul Jalil bertugas di Unit Hemodialisis Hospital Taiping di bawah Ipoh Learning Center Open University Malaysia. Kajian semula. Promosi kesihatan merupakan satu aktiviti yang sangat penting yang terkandung di dalam langkah-langkah pencegahan kepada penyakit dan komplikasi. Pelaksanaan aktiviti promosi kesihatan yang berkesan boleh memberi kesan terhadap perubahan sikap dan tingkah laku golongan sasaran. Promosi kesihatan merupakan pendekatan baru yang lebih efisien dan kos efektif dengan kaedah menggalakkan pelibatan komuniti dalam pembangunan kesihatan. Penyertaan ini boleh meningkatkan kemahiran dan pengetahuan penduduk tempatan, seterusnya memberi peluang untuk mereka memperbaiki kehidupan. Kerajaan juga telah memperkenalkan pelan strategik Agenda Nasional Malaysia Sihat 2021 hingga 2025, iaitu membawa agenda meningkatkan tahap kesihatan dan kualiti hidup rakyat yang dapat dicapai melalui literasi kesihatan yang optimum menerusi penyebaran maklumat di pelbagai platform dan pelaksanaan aktiviti promosi kesihatan secara holistik dan komprehensif daripada semua agensi awam, swasta, NGO dan rakyat. Faktor pendorong di sebalik langkah pencegahan penyakit dan promosi kesihatan dalam masyarakat akan diteliti dengan pengenalan kepada orang sihat, objektif kesihatan kerajaan persekutuan untuk negara. Petikan daripada Gale dan Watt 2019. Menurut Dominika Koslika,
2020 daripada University of Melbourne, Australia. Matlamat utama bagi program promosi kesihatan untuk menggalakkan perubahan tingkah laku dan sikap yang berterusan. Dan bagi golongan profesional, perubatan dapat memainkan peranan membantu pesakit meningkatkan kualiti kesihatan dan mengekalkan perubahan tingkah laku. Promosi kesihatan termasuk di dalam komponen health yang bermaksud ketiadaan penyakit dan sihat tubuh badan yang merangkumi dari segi fizikal dan mental. Manakala wellness pula mengamalkan konsep gaya hidup yang sihat bagi mencapai potensi penuh dan kesihatan yang optimum di dalam kehidupan kita. Susan et al. 2021 merangkumi aktiviti pemberian kesihatan, saringan kesihatan, senaman aerobik dan lain-lain aktiviti bertujuan mencegah mendapat penyakit. Aktiviti harian termasuk apa yang seseorang makan, jumlah aktiviti fizikal dan tabiat seperti merokok mewujudkan gaya hidup yang meningkatkan risiko komplikasi kesihatan yang buruk. Oleh itu, institusi kesihatan awam memfokuskan menggalakkan perubahan positif dalam tingkah laku. Rubini et al. 2020 mengatakan pelaksanaan ini termasuk dalam membentuk dan melaksanakan intervensi bagi membentuk komuniti terlibat dalam tingkah laku yang memberi kesan positif kepada kesihatan dan untuk mengelakkan perkara yang memudaratkan. Pencegahan dan pengawalan kepada hipertensi ini boleh dicapai melalui menumpukan strategi ke atas individu ataupun kelompok masyarakat di dalam komuniti. Melibatkan strategi dalam memberikan kesedaran, rawatan dan pengawalan dalam sebuah komuniti. Thierry dan Montaigne dan rakan-rakan 2018 menyatakan matlamat promosi kesihatan yang paling utama ialah memperbaiki taraf kesihatan komuniti itu sendiri, termasuk kualiti kehidupan, fungsi dia, equity, mencegah mortaliti dan morbidity. Di Malaysia, promosi kesihatan amatlah penting dan menurut buku panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2020 bertajuk Inisiatif Promosi Kesihatan dan Komunikasi Risiko menyatakan bahawa objektif utama di dalam promosi kesihatan untuk meningkatkan lagi taraf literasi kesihatan dan amalan cara hidup sihat individu, keluarga dan komuniti menerusi aktiviti-aktiviti promosi kesihatan yang komprehensif dan efektif. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk membentangkan bab 4. Dipersilakan Encik Firdaus. Terima kasih Encik Izzami. Sebelum saya teruskan, Assalamualaikum kepada Dr. Alias. Saya Muhammad Firdaus bin Sarakawi, bertugas di Hospital Kuala Lumpur dan daripada Petaling Jaya Learning Center. Okey, dalam tajuk ini metodologi. Saya akan memperhalusi mengenai bagaimana kajian ini akan dilakukan. Pertama, reka bentuk kajian. Kajian ini dijalankan mengikut kajian kuantitatif secara hirisan lintang di mana ia menilai kepuasan pesakit hipertensi yang menerima intervensi terhadap aktiviti promosi kesihatan di kawasan operasi, iaitu di Klinik Kesihatan Nangatau Bintulu Sarawak. Okey, tempoh kajian ini dilakukan adalah bermula daripada Januari 2023 sehingga Jun 2023 di mana ia memakan masa selama 6 bulan. Yang merangkumi tinjauan di pustakaan, pengumpulan data, analisis data, perbincangan dan pembentangan hasil kajian di depan panel kajian. Populasi sampel kajian ini memfokuskan kepada pesakit hipertensi yang datang ke klinik kesihatan untuk mendapatkan rawatan serta mengikut temu janji dengan penolong pegawai perubatan. Namun ini diambil kira kepada pesakit yang bersetuju dengan kajian yang akan dilakukan. Lokasi kajian ini seperti mana yang telah dipersetujui oleh keempat-empat ahli iaitu di Jabatan Pesakit 2, Klinik Kesihatan Nangatau Bintulu Sarawak. Okey, kaedah persampelan. Kaedah persampelan bukan kebarangkalian iaitu adalah salah satu cara pemilihan sampel daripada populasi yang spesifik dan khusus. Sampel yang dipilih perlu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam bidang tertentu. Okey, seperti mana yang telah dijelaskan oleh saudara Andreas Dampa.
iaitu sampel ini mewakili 10% daripada jumlah populasi yang dipilih merupakan jumlah yang relevan. Kajian ini memilih seramai 100 sampel yang mewakili sebanyak 15%, lebih 5% daripada jumlah relevan populasi penyakit hipertensi yang berdaftar. Tujuan kita ambil lebih 5% adalah untuk mengatasi masalah ketidakcukupan sampel seperti masalah sampel tidak lengkap ataupun sampel yang tidak valid. Okay, kriteria penerimaan responden. Umur responden mestilah 18 tahun ke atas. Pesakit hipertensi yang mendapatkan rawatan di klinik kesihatan Negara Taup Bintulu Sarawak, dan ini seperti mana yang telah saya jelaskan sebentar tadi, pesakit bersetuju tanpa paksaan dengan kajian yang bakal kita akan lakukan di klinik tersebutlah. Teknik pengumpulan data, pengumpulan data ini berdasarkan pengedaran borang soal kaji selidik yang perlu diisi sendiri oleh pesakit atau dengan bantuan waris pesakit bagi pesakit yang tidak dapat membaca ataupun tidak faham mengenai soalan yang terdapat di dalam borang kaji selidik. Okay, seterusnya. Okey, instrumen kajian. Instrumen kajian merupakan borang soal selidik yang direka bagi memenuhi objektif kajian. Objektif kajian ini tadi telah dihuraikan sedikit oleh saudara Andreas Lampa, iaitu pada bahagian A. Bahagian A memfokuskan kepada sosiodemografi. Sosiodemografi ini melibatkan soalan umur, jantina, bangsa, tahap pendidikan, taraf perkahwinan, pekerjaan, pendapatan, penyakit yang dihadapi serta intervensi yang telah pesakit perolehi daripada klinik kesihatan tersebut. Okay, bahagian B merupakan persepsi pesakit terhadap aktiviti promosi kesihatan. Ini bermaksud promosi kesihatan yang telah disampaikan oleh anggota kesihatan daripada klinik tersebut. Bagaimanakah persepsi pesakit tersebut, adakah baik ataupun buruk terhadap diri sendiri. Okey, bahagian C, kesedaran pesakit mengenai aktiviti promosi kesihatan. Adakah pesakit faham mengenai bahaya ataupun risiko penyakit itu tersendiri. Bahagian D pula, ini untuk menilai kepuasan pesakit terhadap pencapaian aktiviti promosi kesihatan yang disampaikan oleh penolong pegawai perubatan. Bahagian E, cadangan terhadap penambahbaikan sistem penyampaian promosi kesihatan. Ini macam borang feedback daripada pesakit kepada bagaimana servis yang disediakan oleh anggota-anggota kesihatan di klinik tersebut. Okey, seterusnya keberkesanan amalan promosi kesihatan. Terdapat 3 bahagian adalah untuk bertujuan untuk menilai keberkesanan promosi kesihatan tersebut, iaitu melalui persepsi, kesedaran dengan kepuasan pesakit. Penyempurnaan ketiga perkara ini adalah untuk menilai terhadap keberkesanan sistem penyampaian promosi kesihatan tersebut yang terdapat di klinik kesihatan tersebut. Okey, kesahihan mengenai borang kajian selidik ini akan disemak oleh pensyarah serta diubah sesuai seperti yang dikehendaki. Pilih tes dalam kata lain, kita percubaan akan dilaksanakan sebelum borang kajian selidik diberikan kepada responden. Ini adalah untuk menilai kesahihan dan kefahaman responden mengenai soalan. Adakah dia faham ataupun dia mengerti apakah yang ingin disampaikan. Ujian ini ataupun percubaan ini akan mengambil sampel seramai 10 responden sebelum borang kaji selidik sebenar diserahkan ataupun diedarkan kepada pesakit. Seterusnya, okey, etika pengumpulan data. Keutamaan untuk kajian ini adalah etika dalam pengumpulan data. Ini macam kita mendapatkan kebenaran ataupun persetujuan daripada pihak-pihak tertentu. Sebagai contoh, kebenaran diperolehi daripada pengarah Open University Malaysia dengan kelulusan daripada pegawai kesihatan bahagian Bintulu Sarawak, perubatan kluster Tatau, dan paling penting kelulusan daripada penolong pegawai perubatan yang menjaga
atau yang menguasai klinik kesihatan dengan tahu. Okey, teknik pengumpulan data kita menggunakan teknik self-administered questionnaire di mana borang kaji selidik akan diberikan kepada pesakit dan pesakit diminta untuk menjawab soalan tersebut dalam masa 30 minit. Seterusnya, analisis data dengan data dianalisa dengan perisian SPSS Statistical Package for Social Science. Analisa ini terbagi kepada dua, iaitu analisa deskriptif dengan analisa statistik, di mana analisis deskriptif ini menerangkan sosiodemografi responden, persepsi, kesedaran, kepuasan, cadangan dan kaedah pemilihan promosi kesihatan. Manakala analisa statistik pula terdiri daripada frekuensi peratusan, median dan sisihan piawaian, di mana semua ini akan dipaparkan dalam bentuk jadual ataupun graf untuk memudahkan pemahaman dan perbandingan di sepanjang kajian dijalankan. Ini adalah untuk melihat tahap kesedaran dan kepuasan serta pemilihan kaedah promosi kesihatan pesakit menggunakan kaedah Ojan Chi-square. Terusnya, limitasi kajian. Tempoh masa kajian yang sangat singkat, di mana kajian ini dilakukan hanya mengambil masa 6 bulan. Responden suka ke klinik kesihatan dan tidak mengikut tempoh temu janji di mana menghadapi masalah faktor logistik untuk ke klinik. Dan responden tidak memahami soalan dan tidak pandai membaca soalan yang diberikan. Seterusnya, ini bagi lampiran saya akan serahkan kepada saudara Andres Dampa untuk memperhalusikan lagi. Dipersilakan. Terima kasih kepada Encik Firdaus. Untuk makluman doktor, kami daripada kumpulan 1 ingin menjalankan kajian ni selama 6 bulan, iaitu bermula pada Januari tahun 2023 hingga ke Jun 2023 lah, yang merangkumi pemilihan tajuk permasalahan kajian, taklimat, membina dan menghantar proposal, kelulusan proposal, membuat literature review, metodologi kajian, membina question A, pre-test question, EDA question, mengumpul data, memproses data menggunakan sistem SPSS, menganalisa data, menulis laporan, perbincangan kajian dengan penyelia, menyusun hasil laporan, menyimak akhir kajian, pembentangan kajian dan menghantar kajian. Daripada perkara-perkara tersebut, kami ingin menjalankan kajian ni selama 6 bulan lah, doktor. Seterusnya. Ini adalah anggaran kos kajian kami juga, doktor, iaitu melibatkan 3 perkara. Yang pertama adalah mencetak borang kajian, iaitu anggaran kos sebanyak RM300. Yang kedua adalah minyak kenderaan daripada Bandar Bintulu ke klinik kesihatan Nangatau, iaitu menaiki kenderaan 4x4 lah. Perjalanan daripada bahagian Bintulu ke Bandar Bintulu ke klinik kesihatan Nangatau mengambil masa mengambil kilometer 426 lah, iaitu pergi dan balik lah, iaitu secara pukal anggaran adalah sebanyak RM1000. Ration bermalam anggaran sebanyak RM800 lah, dan jumlah kos adalah sebanyak 2100 lah. Dan untuk makluman doktor juga, pembelanjaan adalah tanggungan kami sendiri. Seterusnya saya menyerahkan kepada Encik Separian untuk memperjelaskan berkaitan dengan borang soal sidik lah kajian kami. Dipersilakan. Terima kasih Encik Andreas. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai borang-borang soal selidik kepada responden. Yang pertama, untuk bahagian A, kita akan bertanyakan mengenai sosiodemografi responden. Di dalam borang ini kita akan menanyakan mengenai umur, jantina, bangsa, taraf pendidikan, perkahwinan, pekerjaan serta pendapatan bulanan responden tersebut. Seterusnya, untuk bahagian B, kita akan menanyakan mengenai persepsi kepuasan pesakit terhadap aktiviti promosi kesihatan. Di dalam borang ni kita akan dapat 4 soalan, dan responden akan memilih lah bagi persepsi mereka. Seterusnya.
Untuk bahagian C, kita akan mengetahui mengenai kesadaran pesakit mengenai aktiviti promosi kesehatan. Okey. Melalui dalam borang ni, pesakit hanya akan menjawab ya ataupun tidak. Untuk bahagian D, kita akan menanyakan mengenai kepuasan pesakit terhadap penyampaian aktiviti promosi kesehatan. Okey. Dia akan dinilai melalui skala dari 1 hingga 5. Kalau tidak bersetuju adalah sangat belum. Kita ada 5 soalan di sana lah. Yang untuk bahagian E pula, kita akan menanyakan mengenai cadangan terhadap penambahbaikan sistem penyampaian promosi kesehatan. Okay, kita juga akan menggunakan skala 1 hingga 5. 1 bermaksud tidak setuju dan 5 bermaksud sangat bersetuju. Okay, yang akhir sekali adalah bahagian F. Kita akan menanyakan mengenai jenis aktiviti promosi kesehatan yang anda biasa membantu dalam memberi kefahaman kepada responden kita lah. Sama juga, dia akan menggunakan skala 1, tidak membantu, yang paling tidak membantu adalah 1, dan yang paling membantu adalah 5. Okey, ini adalah sambungan tadi lah. Okey. Okey. Seterusnya, saya akan, yang ini adalah bubble chart lah. Okey. Bubble chart ini adalah dia punya untuk menilai tahap kepuasan pesakit. Kita dapat lihatlah sosial demografi, persepsi, kesedaran, kepuasan pesakit serta cadangan penambahbaikan lah. Okay, seterusnya saya akan berikan kepada Encik Rizami lah untuk rumusan. Okey, selamat malam. Okey, akhir sekali bagi pembelajaran kami ialah borang persetujuan. Okey, dekat borang ni kita ada tajuk kajian menilai tahap kepuasan pesakit hipertensi yang menerima intervensi terhadap aktiviti promosi kesihatan di Klinik Kesihatan Langgatau, Tatau Bintulu, Sarawak. Responden akan letak nama dan nombor kad pengenalan. Detail dia telah menerima satu salinan helaian maklumat subjek, telah membaca dan memahami syarat penyertaan, memahami ciri-ciri dan skop kajian, berpuas hati dengan jawapan kepada kemusykilan tentang kajian, secara sukarela bersetuju menyertai kajian ini, boleh menarik diri daripada kajian ini pada bila-bila masa tanpa memberi sebarang sebab. Selain daripada kecederaan yang disebabkan oleh kelalaian dan kecerobohan penyelidik, saya dengan ini melepaskan dan menggugurkan Universiti Terbuka Malaysia dan semua pendidik daripada semua liability berhubung dengan wujud dari atau berkaitan dengan penyertaan saya. Saya bersetuju untuk menjadikan mereka tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kemudaratan atau kerugian yang memungkinkan saya tanggung disebabkan oleh penyertaan saya. Responden akan tanda tangan, tak nama dan tarikh. Okey. Sekian sudah pembentangan kami daripada kumpulan 1. Segala kekurangan kami mohon ampunan maaf. Segala tunjuk ajar dan teguran harap boleh diberikan untuk memperbaiki pada masa akan datang. Akhir sekali, sekian terima kasih daripada saya, Muhammad Hizami. Daripada saya, Encik Andreas. Daripada saya, Encik Sperian. Daripada saya, Muhammad Firdaus Serakawi. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam. Bye. Selamat malam, Doktor.